Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang berikan kekuatan kepada kita, kesihatan untuk bersama-sama dalam majlis ini. Kita mengharapkan dengan adanya majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah istiqamahkan kita di atas jalan yang lurus ini, dan yang paling penting Allah terima amalan kita dan memberatkan timbangan amalan kita di hari yang tidak ada lagi amalan melainkan kita mendapat balasan apa yang kita amalkan. Maka insya-Allah mudah-mudahan ikhlaskan diri kita dan istiqamahkan kerja buat kita, dan terus berusaha untuk menegakkan kalimah Allah mengikut manhaj yang betul di bawah panji Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Baik, kita masih lagi bicarakan dalam surah An-Nazi'at, yang mana kita telah menceritakan berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, bagaimana para malaikat-malaikat Allah yang ditugaskan sebagai hamba-hambanya yang terpilih, malaikat muqarrabun yang tidak pernah melakukan maksiat dosa kepada Allah, melainkan dengan as-sam' wa ta'ah, dengar dan patuh kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, di mana kita kena faham elok-elok, kerana Al-Quran menerangkan dengan terperinci dan dengan betul dan tepat. Berbandingkan dengan kitab-kitab yang terdahulu seperti Taurat dan Injil telah diubah. Pada asalnya kitab itu adalah berpandukan kepada wahyu Allah dengan tepat dan betul, tetapi di kejahatan tangan-tangan yang mengubahkan kitab Taurat dan Injil, akhirnya keaslian kitab itu telah terpesong. Dalam bab-bab yang begini amat penting, tuan-tuan dan perempuan, amat penting. Oleh kerana itu, walaupun kita belajar tafsir, rasanya Ustaz Adli mengajar usul tafsir, menekankan dalam usul tafsir itu di antaranya penafsiran-penafsiran yang mesti penafsiran yang ma'thurah, penafsiran yang bertepatan dengan Quran, bertepatan dengan sunnah. Dia tidak boleh penafsiran yang dibawa oleh Israiliyat. Siapa dia Israiliyat? Orang-orang Yahudi punya cerita. Kerana bila penafsiran itu dibawa bukan mengikut manhaj yang betul, dia akan menyeleweng dari jalan yang betul dengan seleweng yang jauh, dan penafsiran itu akan banyak kesalahannya. Kerana itu kita menyaksikan apabila penyelewengan dalam tafsir Al-Quran, tafsir kitab-kitab dahulu, ia menyebabkan golongan-golongan orang-orang terdahulu menyeleweng dari sudut akidah. Akidah dah terseleweng. Bila kaedah dia, bila akidah dah terseleweng, manhaj terseleweng, semua akan terseleweng. Yang menyebabkan agama itu jadi porak-peranda dan bukan lagi agama asli. Dan tugas kita sebagai orang yang faham Quran dan As-Sunnah, mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik, tanggungjawab bagi kita mempertahankan usul kepada agama kita ini, keaslian Al-Quran dan keaslian hadis yang sahih. Kenapa kita tekankan mesti berpandukan kepada penafsiran yang sahih, yang disebutkan penafsiran sama ada melalui hadis-hadis yang sahih ataupun yang diterangkan oleh 3 generasi yang terbaik, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kerana Rasulullah telah mengkonfirmkan bahawa 3 golongan ini adalah golongan yang terpilih, yang dikategorikan sebagai salafus salih, golongan yang terbaik. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku, yakni para sahabat, kemudian zaman berikutnya yakni tabi'in, kemudian zaman yang berikutnya tabi'in. Maka penafsiran kita akan terjaga. Tetapi datangnya masyarakat di akhir zaman ini, di kalangan-kalangan orang yang mendakwa dirinya ustaz, dirinya ulama, memulakan dengan penafsiran mengikut akal, seperti mana yang dibawa oleh orang-orang ahli kitab, yang akhirnya tidaklah Al-Quran dan hadis melainkan diselewengkan satu persatu. Na'udzubillah min zalik. Ittaqillah, takut kepada Allah. Ittaqullah, kepada para asatizah, para ustazah,
para mudarrisat ya, supaya tidak mentafsirkan Al-Quran mengikut akal fikiran semata-mata, kerana ianya akan menyeleweng begitu jauh dan menyimpang begitu jauh. Na'udzubillah. Oleh kerana itu saya menasihatkan dalam bab ini, walaupun untuk mentafsirkan Al-Quran, asas yang paling penting adalah akidah mesti clear. Asas dalam ilmu tafsir yang paling penting adalah mesti akidah dia clear. Akidah yang berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah yang manhaj yang jelas. Kalau tidak, kita akan menyaksikan penafsir Al-Quran. Dia mentafsir terutamanya masalah sifat Allah tu dah seleweng, menyeleweng. Belum lagi dia tafsir yang lain-lain. Ya, kalau masalah tauhid dia tafsir pun dah tak betul, apatah lagi perkara-perkara yang lain. Mereka tidak takut kepada Allah. Maka penyelewengan akan berlaku. Berbandingkan kalau orang tu takut kepada Allah, nak mentafsirkan Al-Quran pun takut. Ya, Abu Bakar bila ditanya tentang Al-Quran, apa dia kata? Langit mana yang akan ku teduh dan bumi mana yang aku akan berpijak. Di mana aku mentafsirkan Al-Quran, kalam Allah, apa yang aku tidak ketahui. Itu dia, orang yang takut kepada Allah. Dan kita menyaksikan para sahabat tidak banyak untuk mentafsirkan Al-Quran. Takut, mereka takut untuk berbicara. Tetapi umat akhir zaman, ya, walaupun dia hafiz Al-Quran, tetapi bila akidah dia tidak betul, tidak mantap, maka hafalan Al-Quran dia berfungsi cara yang tak betul. Maka na'udzubillah, tuan-tuan dan perempuan, berhati-hati dalam bab penafsiran Al-Quran. Baik. Mana kan tadi kata nak air lemon panas. Tak keluar lagi. Baik. Jadi saya tekankan dalam bab ini, apabila golongan-golongan ahli kitab mentafsirkan dalam bab malaikat sahaja dah dia seleweng dalam cerita Harut dan Marut. Ya, Harut dan Marut dibawa penyelewengan dengan cerita malaikat ini melakukan maksiat. Ini dah membuktikan penyelewengan. Dan kita akan saksikan dalam kisah ya yang diceritakan berkaitan dengan cukup penyembelihan Nabi Allah Ibrahim terhadap anaknya. Ya, apabila Allah mengarahkan Ibrahim menyembelih anak, dia sembelih siapa? Ya, bagi kita ahli sunnah, ya, golongan sunni, ya, ahli sunnah wal jamaah ini beriman dengan bahawa Allah mengarahkan menyembelih Nabi Allah Ismail. Tetapi ahli kitab tidak begitu. Dia mengatakan yang dikatakan sembelihan itu adalah Nabi Allah Ishak. Nampak tak? Itu dah berbeza. Dan begitu juga dalam kisah yang dikaitkan dengan satu perkara yang besar sebenarnya. Ya, yang mana Allah mengingatkan dalam Al-Quran beberapa perkara penyelewengan yang dilakukan oleh ahli kitab supaya kita jauhkan daripada penafsiran mereka. Kerana kisah yang kita akan sampai sebentar lagi yang berkaitan dengan kisah Nabi Musa AS, cerita-cerita yang dibawa oleh Yahudi terlalu banyak. Penyelewengannya terlalu banyak. Oleh kerana itu kita tidak berdiri bersama ahli kitab dalam bab ini. Ya, walaupun mereka mengatakan membawa kitab Taurat, tetapi Taurat mereka telah terpesong. Walaupun mereka mengatakan bawa kitab Injil, Injil mereka telah pun terpesong. Yang penting Al-Quran tetap terpelihara. Dan kaedah kita, walaupun saintis menerangkan bagaimana sekalipun, walaupun ahli kitab menerang bagaimana sekalipun, yang dahulu adalah beriman dengan Al-Quran dan beriman dengan hadis-hadis yang sahih. Penafsiran itu yang betul. Bagi kita, walaupun belum sampai kepada kita penafsiran itu, tetapi apa yang diterangkan oleh Allah, apa yang diterangkan oleh Rasulullah, itu yang betul. Yang lain kita tolak ke tepi dahulu. Sehingga mendapatkan bahawa apa yang ditafsirkan, apa yang diterangkan itu bertepatan dengan Quran dan Sunnah, baru kita terima. Jangan main terima sahaja. Ya, kenapa? Kerana ada perkara-perkara yang lepas ini kita akan menyaksikan, terutamanya kisah Nabi Musa AS yang akan bertembung dengan Fir'aun. La'natullahu alaih. Baik, jadi kita lihat sebelum tu ada sikit lagi ayat yang kita cuba selesaikan yang berkaitan dengan ayat yang ke-12. Tak apa, kita bacakan sikit ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة
qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idzahum bisahirah. Orang-orang kafir berkata, apakah benar kita akan dikembalikan kehidupan dahulu? Bolehkah dihidupkan semula sesudah kita menjadi tulang yang reput? Mereka berkata, kalau begitu sudah tentu kembalinya kita hidup semula itu suatu perkara yang merugikan. Pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan sahaja, maka serta-merta mereka hidup kembali di muka bumi yang putih dan rata. Baik, dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita, insyaAllah sejuk ke panas tu. Tak. Okey. Mengisyaratkan kepada kita bahawa beriman kepada kehidupan akhirat adalah wajib. Dan kita menyaksikan segelintir golongan orang kafir ini, ya, kafir pun berbagai-bagai kafir. Macam mana orang beriman, orang Islam ni pun berbagai-bagai, maka orang kafir pun berbagai-bagai. Ada yang ateis, ada yang Buddhis, ada yang Kristian, Nasrani, Yahudi dan berbagai-bagai agama. Ya, jadi kepercayaan mereka pun berbagai-bagai tentang kehidupan di alam yang kedua. Dan ianya boleh kita melihat, ya, sebutan-sebutan itu mengikut agama masing-masing. Tetapi bagi kita orang yang beriman, kaedah kita kembali kepada hadis-hadis yang sahih dan ayat Al-Quran, kerana kehidupan alam barzakh ataupun alam akhirat sana adalah satu kehidupan alam ghaibiyah, yakni alam yang tidak boleh dicapai oleh akal fikiran, alam yang tidak boleh nampak di mata, dan ianya adalah alam yang mesti didatangkan dengan fakta, dan fakta itu adalah Al-Quran dan juga dalil-dalil daripada hadis-hadis yang sahih. Selesai. Kenapa? Kerana dia alam ghaib. Dia tidak boleh dimainkan dengan akal. Kemampuan akal kita terhad. Kemampuan akal tidak mampu menujah ke alam ghaib begitu, melainkan dengan dalil-dalil. Oleh kerana itu kita menasihatkan kepada ustaz-ustaz yang mana selalu membicarakan tentang zikir-zikir, siapa yang beramal begitu begini, maka di akhirat kelak, dikaitkan dengan akhirat. Bila disebutkan dengan akhirat, maka itu persoalan yang ghaib. Kalau tidak datang dengan dalil yang sahih, maka kita telah menyelewengkan peristiwa ataupun perkara yang dikaitkan dengan alam akhirat. Maka salah. Fadilat dia begini, akan membela di akhirat, akan membela di alam barzah. Berhati-hati. Kerana ianya alam ghaib yang mesti didatangkan dengan fakta yang sahih. Tak boleh hadis-hadis dhaif, apatah lagi hadis palsu. Kerana persoalan ghaib berkaitan dengan iman, mesti wajib hadis sahih. Itu semua kena faham. Memang orang yang beriman dia faham dalam bab itu. Tetapi sayang bila ustaz-ustaz dalam bab ini, dia tidak berhati-hati. Main sedap mulut aja, main sedap cakap saja. Apatah lagi dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dikatakan siapa yang beramal 100,000, beribu begini, ya, 100 kali dibaca, maka akan dilepaskan di alam kubur, dilepaskan di alam barzah, dilepaskan di alam akhirat. Salah. Ia akan merosakkan akidah kita beriman dengan hari akhirat. Berhati-hati. Jangan sedap bercerita tanpa kita mengetahui kedudukan hadis itu. Berbahaya. Kerana berkaitan dengan alam akhirat memerlukan dalil dan fakta yang sahih. Baik. Jadi kalau orang Islam sendiri dah berbagai-bagai kepercayaan dia pada beriman dengan alam akhirat disebabkan kesalahan mereka ambil sumber daripada hadis-hadis yang tidak sahih, satu. Dan kedua, sumber dalam penafsiran yang didatangkan dengan akal fikiran, yang dibawa dengan akal manusia ini, ya, dan dibandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, ya, sama seolah-olahnya, maka itu adalah penyelewengan dalam penafsiran kefahaman Al-Quran dan As-Sunnah berkaitan dengan alam akhirat. Oleh kerana itu bila dia mentafsirkan, ya, kehidupan Rasulullah di alam kubur itu, ya, yang boleh menerima doa, merupakan kesilapan yang besar. Penafsiran yang tidak ditafsirkan oleh para sahabat, 3 generasi yang terbaik
ya, maka ianya merupakan penyelewengan dalam beriman hari akhirat yang boleh merosakkan akidah kita yang berkaitan dengan kehidupan di alam sana. Baik, jadi ini orang kafir dengan cara dia beriman. Ada orang kafir yang tidak beriman. Kalau golongan etis yang tidak beriman kepada Allah tu pun dah mencukupi bahawa dia tak akan beriman semua benda-benda ni. Dia tak beriman kepada Allah, dia tak percaya kewujudan Tuhan. Ya, apatah lagi nak percaya kehidupan hari akhirat. Ya, oleh kerana tu golongan-golongan begini wujud. Jadi keimanan mereka kepada hari akhirat ini berbeza-beza. Ada yang tak beriman, ada yang beriman dengan cara yang salah faham. Maka itu semua ditolak dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah muslim kita, menolak semua kepercayaan alam akhirat seperti mana mereka percaya. Kita hanya memiliki kepercayaan kita seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percaya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ya, Allah telah mengisyaratkan dalam surah Al-Baqarah, jika mereka itu beriman seperti mana kamu wahai Muhammad dan para sahabat beriman, sesungguhnya mereka mendapat petunjuk. Jadi itu dia cara kita beriman. Kita tak nak iman-iman yang lain, kita nak iman yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Baik. Jadi jelas kepada kita dalam bab ini, ya, insya-Allah. Jadi amat menakutkan bagi saya apabila kita tengok dalam YouTube, dalam orang hantarkan tentang ustaz ni kata zikir begini-begini, zikir begitu-begitu, ya. Akhirnya kita menyaksikan keimanan mereka di hari akhirat itu dah salah mengikut manhaj Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, seolah-olah ialah bila dalil didatangkan tidak sahih yang menyebabkan mereka jadikan ianya sebagai i'tiqad, kepercayaan, dan akhirnya habis, ya, dia merosakkan akidah yang suci ini. Maka sekarang kita lihat apabila golongan ini mengatakan bolehkah dihidupkan semula sesudah kita menjadi tulang yang reput? Ya, kemudian mereka berkata kalau begitu sudah tentu kembalinya kita hidup semula itu suatu perkara yang merugikan. Jadi mereka mengatakan bolehkah hidup, dan kepercayaan itu tidak wujud kepada mereka. Ya, kepercayaan hidup alam akhirat tidak wujud kepada mereka disebabkan mereka tidak beriman kepada pencipta dengan cara yang betul. Mereka tidak beriman kepada Allah yang mana Allah mampu melakukan apa yang dikehendakinya. Ini pun amat penting untuk kita ketahui. Kenapa? Kerana mereka tidak percaya Allah boleh menjadikan kembali tulang belulang yang dah reput, yang dah menjadi debu, kembali menjadi makhluk yang bersifat sempurna seperti manusia. Sedangkan Allah mengatakan dalam Quran, dalam surah Yasin, apa dia katakan? Idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah nakkan sesuatu maka dia katakan jadi, maka jadi. Kalimah kun fayakun itu telah mengisyaratkan kekuasaan Allah secara mutlak. Walaupun tulang, walaupun apa, kalau Allah nak jadikan, dia tidak ada mustahil bagi Allah. Bagi Allah sifat yang terbaik, sifat yang kemuncak, tidak ada mustahil baginya. Yang ada mustahil adalah sifat yang buruk, sifat yang lemah, itu mustahil bagi Allah. Baik, jadi di sini kita lihat kedudukan akidah orang-orang kafir begitu. Namun akidah ahli sunnah wal jamaah, saya ingatkan kembali akidah kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Amat penting, amat penting. Itu pasal bila kita katakan berhati-hati dengan fadail, fadail. Orang suka gunakan fadail, fadail. Kelebihan tu, kelebihan ini. Tanpa menelitikan hadis-hadis sahih ataupun tidak. Kerana bila ditafsirkan fadail itu sampai masuk ke alam ghaib, berbahaya. Takut menjadi i'tiqad yang dipegang dan akhirnya menjadi penyelewengan pada i'tiqad tersebut. Maka kita sambung seterusnya ayat, ya, yang mana Allah mengatakan pengembalian itu hanya dengan sekali tiupan sahaja, maka serta-merta mereka hidup kembali di muka bumi yang putih dan rata, yakni di padang padang mahsyar lah, senang kita, ya, di tempat yang dihidupkan. Allah jadikan kita dari tulang,
yang dikatakan tulang sulbi. Setiap kita ada tulang tu. Dan jangan bicaralah bagaimana Allah kumpulkan. Ya, Allah nak buat, dia buat, kun fayakun. Baik. Sekarang kita masuk tajuk ataupun bab yang terbaru apabila Allah mengatakan hal ataka hadithu Musa. Ya. Kita lihat ayat ni. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Nabi Musa ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci iaitu lembah Tua. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah ada atau tidak keinginanmu untuk membersihkan diri dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa menunjukkan kepadanya mukjizat yang besar, tetapi dia Fir'aun mendustakan dan menderhakai. Kemudian dia berpaling lalu berusaha mencabar Musa. Kemudian dia mengumpulkan orang-orangnya lalu menyeru seraya berkata, akulah Rabbmu yang paling tinggi. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat serta keseksaan di dunia. Sesungguhnya terdapat pengajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Baik. Allah membuka kisah Nabi Musa alaihissalam dalam bab ini, ya. Melalui siaqul ayat diceritakan tentang kehidupan akhirat, lalu diceritakan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan mesej ini kepada kafir Quraisy. Kenapa? Karena kamu ni, ya, kadang-kadang memerlukan maklumat, petunjuk dan cerita-cerita. Karena orang-orang kafir Quraisy walaupun mereka itu ahli padang pasir, mereka mendapat berita-berita yang begini. Kerana disebabkan mereka bergaul, mereka pergi berniaga ke utara dan ke selatan. Ya, kita tahu perniagaan Syam dan ke Yaman itu kebiasaan yang berlaku. Jadi mereka dah bercampur baur dengan ahli-ahli kitab dan benda-benda yang begini mereka tahu. Ya, mereka tahu. Maksudnya ada maklumat-maklumatnya. Dan kisah Nabi Musa alaihissalam ini Allah perincikan. Ya, perincikan di antaranya yang disebutkan di dalam surah Qasas. Okey, boleh kita tengok dalam surah Al-Qasas. Kenapa surah Al-Qasas ini sedikit sebanyak menceritakan perjalanan Nabi Musa di waktu kecil? Ya, di waktu kecil. Surah Al-Qasas adalah surah yang ke-28. Juzuk yang ke-20. Kadang-kadang kita menyaksikan, ya, agak menarik perkara-perkara yang begini Allah ceritakan sebagai ibrah. Ya, pengajaran yang diceritakan melalui lisan Rasulullah ataupun melalui Al-Quran, ia adalah ibrah. Apa dia ibrah? Supaya kita ambil perhatian. Kejadian-kejadian walaupun peringkat awal mereka ini bukanlah Nabi. Ya, kenapa syarat menjadi Nabi apabila umurnya lengkap 40 tahun yang dikatakan oleh para ulama, bila diwahyukan maka dia dah dikategorikan Nabi seperti Rasulullah yang boleh diikut. Sebelumnya tu tak boleh, maksudnya tak menjadi hujah untuk diikut, tetapi boleh yang mana yang menarik boleh diikut.
Apa yang menarik boleh ikut ni ustaz? Ya, sebelum Nabi tak boleh ikut. Taklah salah maksudnya. Misalan contoh apa dia? Ya, Rasulullah bujang kahwin dengan Khadijah. Macam mana tu? Pasal orang berhujah. Rasulullah pun kahwin, Khadijah 40 tahun, Rasulullah 25. Ni macam mana nak jawab tu? Kan? Boleh jawab? Abu Wais, boleh jawab? Kerana mereka mendalilkan itu perbuatan Rasulullah. Tetapi perbuatan itu sebelum dia menjadi Nabi. Kan? Tetapi selepas dia menjadi Nabi, apa dia kata? Lain kan? Ya, dia mengarahkan lelaki ataupun wanita berkahwin. Ya, yang bujang berkahwin dengan bujang. Itu kaedah dia. Ya, berkahwin dengan bujang. Itu cara dia. Jadi, bila dia menjadi Nabi, wahyu yang diutuskan itu, program yang diutuskan melalui wahyu itu adalah itu yang paling tepat. Walaupun pada sebelum dia menjadi Nabi, dia kahwin, Rasulullah berkahwin dengan janda. Ya, itu kena faham. Itu pasal kaedah-kaedah yang begitu kena faham. Okey. Baik, apatah lagi dalam peristiwa Rasulullah di waktu kecil itu kita kena juga ambil kira. Ya, perjalanan dia di waktu kecil memang kena ambil kira. Kenapa? Kerana ia menunjukkan bagaimana sifat-sifat para nabi yang Allah pelihara bermula daripada dia kecil lagi dipelihara. Kita menyaksikan dalam peristiwa lembaran-lembaran sejarah diceritakan perjalanan Rasulullah SAW di waktu dia lahir. Walaupun dah bercampur baur dengan hadis-hadis ataupun asar-asar yang tidak sahih. Ya, bila dia lahir terpadamlah api yang dibina oleh kaum Majusi di Iran misalnya, di Parsi. Ya, hadis itu tak sahih. Tetapi melalui berita-berita yang lain yang sahih. Begitu juga apabila Rasulullah adalah perkara-perkara yang kita lihat, Rasulullah lahir tiba-tiba dia berkata ummati, ummati. Ya, Rasulullah lahir dia boleh berbicara. Tak sahih. Ya. Jadi perkara-perkara yang begini adalah satu perkara yang perlu kita tapis juga. Namun kelahiran dia memang ada perkara-perkara yang menarik. Misalnya dia duduk di rumah Halimatun Sa'diyah. Ya, bagaimana keluarga yang pada peringkat miskin itu bertambah menjadi rezeki dia melimpah ruah. Dan bagaimana dalam peristiwa dibelahkan dadanya. Itu semua yang asar-asar yang sahih kita boleh terima. Dan kita tahu perjalanan budak di zaman ke Rasulullah kanak-kanak. Dan begitu juga kita menyaksikan, ya, sekali lagi kita menyaksikan bagaimana Allah menceritakan perjalanan Nabi Musa AS di waktu kanak-kanak sebagai ibrah, sebagai bukan syok-syok nak cerita, tak, tetapi Allah nak ceritakan apa yang perlu dan apa yang terkandung yang perlu kita fikir banyak-banyak. Ya, di mana Rasulullah dalam asar yang sahih juga menceritakan, ya, kisah dalam Al-Quran sendiri menceritakan Nabi Yusuf di waktu kecil. Nabi Yusuf di waktu kecil diceritakan dalam Al-Quran. Walaupun dia belum menjadi Nabi, sebagai ibrah. Dan kita mendengar cerita-cerita seperti Nabi Daniel misalnya di waktu kecil. Yang terkenal Nabi Daniel ini yang dicampak dalam tempat yang dikatakan singa. Ya, lapar untuk dibunuh. Kerana itu semua disebabkan ahli nujum 4 belalang punya jahat tu. Ya, nujum 4 belalang pula. Ya, pasal raja-raja ni dia ada ahli nujum dia yang memberikan fatwa. Ya, termasuk Fir'aun, ahli nujum yang mengatakan akan lahir seorang kanak-kanak yang akan menjatuhkan kerajaan tuanku. Tu dia. Ya. Okey, nanti kita akan sampai. Jadi bila kita menyaksikan kisah-kisah ini amat penting untuk dihayati, ya, sebagai ibrah bagaimana Nabi Daniel dicampakkan di waktu baby lagi kepada singa. Mak dia dah putus harapan, namun paling kurang kalau aku dapatlah macam kita tak dapat tengok daging dia ke tulang dia pun dapat tengok pampers dia pun jadilah, kan. Ini hati seorang ibu, bukan hati seorang bapa. Ya, hati seorang ibu macam itu sekali. Bila tengok-tengok tengah malam singa tu sedang menjilat baby tersebut. Jadi confused. Pergi perlahan-perlahan ambil, ya. Ada yang mengatakan singa, ada yang mengatakan serigala. Ala kulli hal, ya, binatang yang ganas ini, ya, sedang menjilat lalu diambil, maka disitulah pentarbiahan, penjagaan yang besar. Ya. Maka peristiwa-peristiwa itu diceritakan dalam kisah para nabi, beberapa nabi yang menjadi ibrah yang perlu ambil perhatian. Kerana kisah-kisah ini sebagai pertama ibrah yang penting, yang kedua
karamah ataupun mu'jizah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Apa lagi cerita yang berkaitan dengan kanak-kanak kecil? Seperti dalam kisah Juraij, baby boleh berbicara, kanak-kanak boleh berbicara. Dalam kisah saksi Juraij, dalam kisah yang dikaitkan dengan Ashabul Ukhdud. Begitu juga dalam kisah seorang perempuan yang sedang menyusu anaknya, tiba-tiba menyaksikan orang yang memukul orang yang dikatakan jahat. Begitulah kisah-kisah itu berkaitan dengan kanak-kanak yang terpilih ini. Dan ingat, kanak-kanak ini jangan dipandang ringan kerana mereka, kedudukan mereka di sisi Allah adalah besar sebenarnya. Tanggungjawab kita lah yang membimbingnya. Kerana mak bapak lah yang akan menyahudikan, menasranikan atau memajusikannya. Kerana kanak-kanak dilahir di atas fitrah. Baik. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana Allah menceritakan sedikit sebanyak berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Baik, terkenal Nabi Musa yang disebutkan dari keluarga Imran, Musa bin Imran. Okey. Ianya juga disebutkan sebagai satu kebesaran yang berkaitan dengan Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam disebut berkaitan dengan kebesaran, kehebatan Bani Israel. Namun Bani Israel tidak menghargai apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Musa dari keturunan Bani Israel yang 12 tu. Saya tak pasti dia punya jaluran itu. Tetapi kita tahu Israel apa dia? Israel itu adalah Yaqub. Gelaran dia Israel. Ya, bila disebut Bani Israel tu anak-anak Yaqub. Nabi Yaqub juga dipanggil dengan Israel. Kita akan bertemu dalam Al-Quran kalimah Israel khusus pada Nabi Yaqub. Dan kita tahu bahawa Nabi Yaqub dia berkahwin anak dengan isterinya yang pertama. Okey. Dia berkahwin dengan isterinya yang pertama. Panjang ceritanya kan. Kita ringkaskan, sebenarnya dia memang nak kepada yang kedua tu. Nakkan adik dia. Tetapi dalam peristiwa tu, ialah orang dulu punya kaedah-kaedah kita pun tak faham. Tapi di antara kaedah dia, ya, nak berkahwin apa syarat dia? Ya, syarat dia, mas kahwin dia. Kalau kita berapa? Lupa dah. Abu Wais lupa dah kahwin berapa? RM73? RM22? Murahnya kat mana tu? Pahang. Kat mana tu? Selangor. Berapa ratus? 300. Itu baru kan? Sebelum RM80. Mudahnya kan? Subhanallah. Irfan, boleh Irfan? Baik. Tetapi, pada zaman dahulu, perkahwinan itu, mas kahwin dia adalah berkhidmat pada pak mentua berapa tahun? Tu dia 10 tahun ke 8 tahun. Itu yang berlaku pada Nabi Musa. Ya, waktu dia berkahwin dikatakan dengan puteri Syuaib alaihissalam tu, ya, dikatakan aku nak kahwinkan. Itu pun kena kait juga bagaimana perempuan meminang lelaki. Dia semua berkait-kait, semua disebutkan dalam Al-Quran. Perempuan meminang lelaki. Ya, perempuan meminang lelaki. Perigi cari timba cari perigi kata orang. Ya, boleh ke? Okey. Semua berlaku. Para nabi yang berlaku. Syuaib tawarkan kepada Nabi Musa. Ya, ambil salah satu anakku. Itu dia. Berapa lama? Khidmat 8 tahun. Samaniyah hijaj. Fa in atmamta 10. Jika kamu sempurnakan 10 tahun, famin endik, ya, itu terpulang kepada kamu. Dan Rasulullah kata para nabi akan ambil yang terbaik 10 tahun. Jadi kita tahu mas kahwin Nabi Musa dengan Safurah, anak kepada Syuaib itu 10 tahun. Mak, 10 tahun kita duduk dengan pak mentua. Kalau zaman sekarang orang Melayu kita tak boleh kan. Duduk mak dengan mak mentua sebulan dah bergaduh dah. Ya. Baik, ala kulli hal. Jadi, bila dia mas kahwin tu 8 tahun dah diterima, tengok-tengok bukan orang yang dia nak. Ya, kakak dia bagi. Rupanya orang dahulu dia akan dulukan kakak baru
adik. Jangan langkah bendoi. Itu kaedah dia. Oh, tak tahu. Ialah orang muda mana tahu. Waktu tu. Jadi, Nabi Yaqub menerima seorang lelaki yang baik, soleh ni dia terima je. Maka, berkahwin itu yang dapat 10 anak yang pertama. 10 anak Nabi Yaqub yang pertama tu dari isteri yang pertama. Wafat, mati isteri yang pertama. Maka, baru dia ambil adik dia. Kan? Barulah orang kata salin tikar. Dia ambil adik dia. Maka, isteri yang kedua, yang dikatakan nama dia Rahil, maka lahirlah Yusuf dan Bunyamin. Itu dia. Itu isteri yang kedua. Maka dari keturunan inilah, ala kulli hal nak menceritakan dari keturunan inilah lahir Bani Israel, 12 kabilah. Okay, 12 kabilah. Baik. Allah mengagungkan, menghormati Bani Israel, memberikan keistimewaan kepada mereka. Tetapi mereka lah yang selalu mengkhianati keistimewaan yang Allah bagi. Sehingga Allah paksakan mereka dalam banyak perkara-perkara yang mana mereka selalu langgar. Subhanallah. Ini tanda Allah sayang kepada mereka. Bila tengok mereka terpesong, Allah hantarkan Nabi. Tapi bila hantarkan Nabi, yang mana Nabi mereka suka, mereka ambil. Nabi yang mereka tak suka, mereka boykot dan dibunuh kadang-kadang Nabi tersebut. Subhanallah, jahatnya. Kalau sampai ke muncak dibunuh, jahat. Itu pasal Yahudi ni, jangan kita sangka, zalimlah kamu bunuh orang, manusia-manusia, ya, rakyat Palestin. Dah memang kalau para Nabi boleh mereka bunuh, ya, orang awam ni tak ada apa-apa. Bahkan dalam protokol Yahudi, apa dia kata? Orang awam ni goyim. Goyim ni apa? Lembu. Itu dia, kedudukan dia. Okey, kita lihat. Maka, mereka ini, asalnya mereka ini, dalam peristiwa yang kita tahu kisahnya, mereka di mana tempat mereka? Nabi Ibrahim, asalnya dari Babylon, dan pindah ke Palestin. Betul? Allah bagikan mereka duduk di Palestin sehingga Baitul Maqdis itu dibina, ya, Masjidil Aqsa itu dibina oleh Nabi Ishaq, ya, 40 tahun selepas dibina Kaabah. Ya, Kaabah itu dibina oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Selepas 40 tahun, ya, Masjidil Aqsa itu dibina Nabi Ibrahim dengan Nabi Ishaq. Itu kedudukan cerita yang berlaku, ya. Kerana ada perbezaan sedikit waktu dan masa disebabkan Nabi Ismail dapat dahulu, lepas tu baru Nabi Ishaq dapat kemudian. Maka keturunan Nabi Ishaq itu, maka terjadilah Bani Israel. Dan kita tahu, kalau kita baca dalam Al-Quran, kisah zaman Yusuf. Ya, zaman Yusuf. Kat mana Nabi Yusuf? Egypt. Amboi, entah Egypt, Mesir. Okey, bismillah. Nabi Yusuf, kenapa ada kat Mesir? Fir'aun, dekat mana? Mesir, kan? Bani Israel ada kat Mesir. Kenapa tu? Macam mana boleh berlaku penghijrahan begitu? Itu berkaitan dengan peristiwa kemarau. Ya, kemarau yang berlaku di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Yang Nabi Yusuf dapat mentafsir mimpi dan mengarahkan raja supaya jaga bekalan makanan. Kerana kemarau akan berlaku lama. Maka berlaku tu bukan sekadar berlaku di Mesir. Dikaitkan dengan Palestin, beberapa negeri yang berjiran rupanya. Maka terkena pada negeri Palestin yang waktu itu keluarga daripada Yaqub ini ada di sana. Anak Yaqub pun, kan? Anak Yaqub. Dan kita tahu bahawa akhirnya dalam kisah Nabi Nabi Yusuf yang menjadi menteri keuangan ataupun menteri ekonomi waktu itu, ya, yang mana akhirnya dia mengatakan bawa keluarga kamu semua. Dia katakan kepada abang-abang dia setelah mereka tahu itulah Yusuf, maka dia kata bawa mak ayah dan keluarga kamu semua tinggal di dalam Mesir dalam keadaan aman. Tang situlah mula mereka itu dijaga. Ya, mereka berkembang biak di Mesir. Tetapi bila sampai satu tahap mereka berkembang biak di Mesir, di bawah, bukan di bawah seorang raja, yang peringkat awal raja itu di zaman Nabi Yusuf yang dikaitkan bukan raja yang Muslim. Dia bukan raja yang Muslim.
Kerana zaman itu mereka beriman kepada Tuhan-Tuhan yang berbentuk matahari, bintang, bulan. Kalau kita tengok ayat yang diturunkan, yang Allah terangkan dalam kisah Nabi Allah Yusuf di dalam penjara. Dia menceritakan kepada peminum, pelayan-pelayan raja tu, bagaimana adakah Tuhan yang satu lebih baik daripada Tuhan yang berpecah-pecah, yang disebutkan berkaitan pada zaman itu menyembah berhala-berhala. Yang dikaitkan juga Raja Mesir pada ketika itu pun begitu. Tetapi Raja Mesir ketika itu bukanlah raja yang zalim. Dia bukan raja yang zalim. Raja yang bertoleransi dan boleh bertolak ansur. Bahkan dia percaya kepada Nabi Yusuf dan menyerahkan amanah negara kepada Nabi Yusuf. Yang Nabi Yusuf boleh buat apa saja. Itu di antara kalau kita memahami kefahaman Al-Quran yang betul, ya kita akan menyaksikan Nabi Yusuf pegang jawatan apa? Dan pembendaharaan negara tidak boleh dipegang melainkan orang yang betul-betul amanah dan jujur. Ini ada beberapa syarat. Bila kita saksikan dalam Al-Quran dan hadis, ada beberapa jawatan yang tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Kalau sebuah negara yang pemimpin pemerintah itu sebagai seorang Islam, kalau diserah, rosak. Serah, rosak. Itu kena faham elok-elok. Okey, ala kulli hal. Ya. Maka setelah berzaman, berkurun, berganti, raja pun berganti, generasi bertambah biak, bertambah, yang dikatakan lama bertambahan itu, maka dalam sistem peperangan pula negara-negara waktu itu, maka di situ muncullah yang disebutkan Raja Mesir yang agung, yang mana memang dikatakan beribu tahun dia memerintah dalam keadaan yang dinasti dia begitu kuat. Yang mana mereka menggelarkan Raja Fir'aun itu, Raja Mesir itu dengan Fir'aun. Fir'aun itu nama gelaran bagi Raja Mesir pada zaman itu. Dan tidak dibenarkan menggunakan nama itu kepada raja-raja selain daripada Mesir kuno. Bantai kita panggil raja kita Fir'aun pula kan, tak boleh. Ya, itu tak dibenarkan. Na'udzubillah. Dan peristiwa yang dikaitkan dalam kisah yang kita nak bacakan ini berkait para sejarah muarrikhin berselisih pandangan siapa Fir'aun yang berada pada zaman Nabi Musa itu. Yang disebutkan nama-nama Fir'aun termasuk Ramsis I, Ramsis II dan beberapa lagi nama-nama itu, termasuk Pemaisuri dia pun diberikan nama. Tapi melalui perbahasan kita agak tertarik. Walaupun hujah dia tidak qat'i, tidak jelas, namun banyak cenderung kepada yang dikatakan Ramsis II. Ya. Namun ada sedikit perbahasan yang dikatakan Ramsis II itu ada anak lelaki. Tang situ jadi bila dah bergabung dengan fahaman Ahlul Kitab, kita sukar untuk menerimanya. Kenapa? Yang kita tahu Fir'aun yang di zaman yang dikaitkan dengan kisah Nabi Musa tidak mempunyai anak. Ya, tidak mempunyai anak. Maka di sini ada perbahasan sedikit. Ala kulli hal, ya, melalui research yang dibuat yang dikaitkan dengan Ramsis I itu agak menarik. Ramsis II itu agak menarik. Ya. Baik, sekarang kita lihat. Di antara perkara yang menjadi isu apabila zaman dahulu mereka raja-raja ini monarki yang mana mempunyai kuasa veto ataupun kuasa mutlak, yang bila dia menghukumkan sesuatu tidak boleh siapa pun khilaf ataupun menentang. Itu sifat raja. Dan sifat dia yang dianggap agung itu keputusan muktamad, dan dia boleh meletakkan apa juga hukuman kepada rakyatnya, tidak boleh dibicarakan. Dan kedudukan juga kehebatan dan kebolehan dia itu yang menyebabkan dia merasakan dirinya hebat, maka ego dia datang dan permulaan mereka mengaku diri mereka raja yang agung, dan akhirnya mereka meletakkan diri mereka sebagai Tuhan. Agar disembah. Bila disembah, bila dianggap Tuhan, itu memang satu kuasa mutlak. Dan ianya berlaku bukan pada zaman itu sahaja, zaman sebelum itu, zaman sewaktu pemerintahan waktu Nabi Ibrahim lagi, yang mana di bawah kota Babylon, yang mana raja yang dikaitkan dalam kisah itu yang dinamakan Namrud ataupun Namruz, dua-dua kalimah itu digunakan. Namrud ada, Namruz ada. Dan peristiwa itu Allah ceritakan kerana apa?
raja pada zaman itu, dia mengaku dirinya Tuhan. Bukan Tuhan yang untuk disembah semata-mata, tetapi dia nak menceritakan, oleh kerana itu kalau kita tak faham tentang konsep ilah dengan Rab, uluhiyah dan rububiyah, kita tak dapat nak membezakan. Ya, kerana dengan adanya konsep rububiyah, maka orang akan menjadikan Tuhan itu kepada konsep uluhiyah. Maksudnya, bila Tuhan itu mempunyai sifat yang maha agung, maha kuat, maha segala-gala kehebatan, maka dia akan mengambil Tuhan itu untuk disembah. Itu dia. Rububiyah, keagungan inilah yang menyebabkan raja-raja pada zaman dahulu merasakan dirinya hebat seperti Tuhan pencipta. Ya, sedangkan mereka mempunyai kerajaan sahaja, kekuatan tak kuat mana pun, tetapi disebabkan kerajaan yang hebat, ya, pembantu-pembantu yang jahat itu, maka akhirnya dia mengaku dirinya Tuhan. Maka dalam kisah Firaun, dalam kisah Nabi Ibrahim, kita menyaksikan dalam surah Al-Baqarah, ya, apabila Nabi Ibrahim berdebat dengan raja tersebut yang dikatakan Namrud. Okey, cuba buka dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga. Juzuk yang ketiga, ayat yang ke-258. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang berdebat dengan Ibrahim mengenai Tuhannya, kerana Allah telah memberinya kerajaan, yakni kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari daripada timur, maka terbitkanlah ia daripada barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Dalam nota kaki ini mengatakan, menurut sebahagian riwayat, ia adalah Namrus, Raja Babylon. Okey, jadi kita dah lihat di mana Raja Namrus ini mengaku dirinya Tuhan, sampai Nabi Ibrahim berdebat. Dan yang menjadi isu pula dalam kes ini, kita tahu bahawa penyembahan Tuhan-Tuhan selain daripada Tuhan, ya, Namrus tu ada Tuhan-Tuhan yang kecil-kecil ni pula. Jadi mereka ni berbagai-bagai lah kefahaman Tuhan-Tuhan. Dan akhirnya Namrus cuba, yang dikatakan kita tak nampak sejarah Namrus sebenarnya, itu pasal kita tak rasa gerun. Sebenarnya Namrus ini kuat, dahsyat. Dia punya kerajaan yang dahsyat. Di antara kerajaan yang begitu hebat pada zaman itu, kota Babylon. Siapa yang tak kenal kota Babylon? Taman tergantung kota Babylon. Ya, yang orang tak boleh fikir bagaimana berlakunya itu. Ya, semuanya sejarah berkaitan dengan Namrus. Ya, dia mencabar Tuhan, bukan cabar calang-calang. Ya, memang cabar dahsyat-dahsyat. Kalau kita tengok zaman sekarang dahsyat dia macam mana, kita nak terang pun tak tahu. Dia pergi tala senjata api nun ke atas langit nak tembak Tuhan tu kan. Begitu, macam begitu sekali, ya, digunakan. Namrus la'natullah alaih. Lalu dalam perdebatan dia cabar Nabi Ibrahim membuktikan ketuhanan Rab, ya, ketuhanan yang dimaksudkan ini Rab. Ini yang kita kena faham. Rububiyah, ketuhanan dalam bentuk rububiyah.
Yang mana manusia jarang syirik dalam bentuk rububiyah, melainkan raja-raja pada zaman dahulu seperti Fir'aun. Dan Namrus di antaranya. Lalu dalam perdebatan tu, ya, disaksikan oleh kaum dia, dikatakan, okey, tunjukkan bukti Tuhan kamu. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhan aku yang menghidupkan dan mematikan. Maksud menghidupkan, kalau benda yang dah mati, dia boleh hidupkan. Benda yang tak ada, dia boleh adakan. Dan benda yang hidup ni, dia boleh matikan bila-bila masa. Itu yang dimaksudkan. Perbuatan itu tidak ada siapa yang mampu untuk membuat, melainkan Allah. Menghidupkan yang mati. Mana ada? Tak ada siapa yang mampu melakukannya, melainkan Allah. Itu dia, sifat rububiyah. Tapi Namruz loya buruk. Aku pun boleh hidup dan mematikan. Macam mana? Dia panggil tentera dia. Ni, bawa 2 orang. Kan? Lalu dikatakan kepada Ibrahim, aku boleh menghidupkan dan aku boleh mematikan. Lalu dia ambil seorang ni, pancung kepala dia. Pum, pancung. Ni, aku mematikan dia. Okey, yang ni, aku hidupkan dia selamat. Oh, gitu hidup dia. Bukan dari mati dihidupkan. Berarti loya buruk dia. Lalu Nabi Ibrahim berbahas lagi. Inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Sesungguhnya Allah datangkan matahari dari sebelah timur. Fa'ti biha minal maghrib. Maka datangkan matahari itu dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka waktu itu terdiam. Terdiam orang kafir ini, yakni Namrus ini. Apa dia buat? Ditangkap Ibrahim, dia nak bakar. Ya, dia nak bakar. Okey, itu dia Nabi Ibrahim. Dan kita nak ceritakan zaman itu berlaku. Raja-raja mengaku dirinya Tuhan, berbentuk rububiyah. Dan Fir'aun termasuk. Dalam ayat ni kita lihat, ana rabbukumul a'la. Kalimah Rabb digunakan, dahsyat. Kalimah ini tidak boleh digunakan melainkan untuk Tuhan sahaja, Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kadang-kadang, ya, manusia menggunakan kalimah ini, walaupun dia tak guna kalimah ini, perbuatan-perbuatan rububiyah itu diambil. Misalan, ya, misalan, orang Malaysia dah join sekali. Apa dia? Seperti ayah Pin lalu mengatakan, aku mempunyai kerajaan di langit. Kerajaan di langit itu adalah satu kalimah yang mana Allah sahaja boleh. Kalau disebut kerajaan di bumi, kita kata tak kisahlah kamu. Ya, raja-raja kita, presiden negeri mana pun mempunyai kerajaan dia. Okey, kerajaan di bumi boleh kita terima. Tetapi bila dah sampai kerajaan di langit, maksud dia makhluk-makhluk di langit, para malaikat, awan, apa semua di bawah dia. Itu tidak ada siapa yang boleh memiliki, melainkan yang memiliki sifat rububiyah Allah. Jahat ayah Pin tu, ya. Bukan main-main. Ya, syirik besar tu. Jarang berlaku. Kemudian yang dikaitkan, yang menggubal undang-undang, yang mana Allah jelaskan hukum itu milik Allah. Tidak ada siapa yang boleh mengeluarkan hukum atau ketetapan hukum melainkan Allah. Tiba-tiba dia ubah undang-undang Lord Red misalan. Ya, dia buat undang-undang. Orang kata, Allah kata mencuri potong tangan, tak mencuri begini-begini. Salah, bercanggah. Okay. Itu pun mengubah tauhid rububiyah. Itu pasal tauhid rububiyah ni kena teliti. Dan di antaranya tok guru yang mengaku dirinya mengetahui yang ghaib. Kan tok guru kasyaf, tok guru aku kasyaf. Dia bila sebut kasyaf tu, dia terjebak dalam masalah syirik rububiyah. Bukan sebarang syirik. Kenapa? Syirik rububiyah. Kerana Allah mengatakan, wa ma ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada siapa yang mengetahui perkara ghaib melainkan Allah. Oh, dahsyat. Ui, rupanya tok guru pun terjebak. Ya, terjebak dalam masalah ini. Dan dikaitkan dalam satu hadis yang Rasulullah mengatakan, di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengambil tok guru mereka sebagai Tuhan. Itu berkaitan dengan gubalan undang-undang. Maksudnya Allah kata haram, mereka kata halal, lalu orang ambil dia sebagai hukum, bukan ambil Allah sebagai hukum. Ya, ini para ulama pun kena berhati-hati, ya, supaya tidak menghalalkan apa yang Allah haram dan tidak mengharamkan apa yang Allah halal. Maka itu dia masalah tauhid rububiyah. Baik, berkaitan dengan ketuhanan. Ya, dahsyat ni. Dan kita menyaksikan dalam peristiwa Ashabul Kahfi,
Yang mana anak muda yang nak ditangkap itu puncanya tidak mahu sembah raja sultan pada masa itu. Kerana raja telah mengaku dirinya Tuhan. Dan juga Ashabul Ukhdud. Ya. Ashabul Ukhdud pun begitu juga. Yang mana raja itu mengaku dirinya Tuhan. Maka orang tak nak pemuda ini tidak mahu menyembah dia. Maka di situ puncanya raja-raja ini bertindak zalim. Dan dalam bab ini kita melihat Fir'aun ya, adalah raja yang mengaku dirinya Tuhan. Fir'aun ni banyak generasi, tapi yang dikaitkan dengan raja pada zaman Nabi Musa ini, Fir'aun ini memang gagah, memang hebat sehingga mengaku dirinya Tuhan, dan dia buat konsep-konsep yang mana dia dapat daripada ahli kitab. Ya, konsep istana dia, istana yang di mana bawah istana sungai yang mengalir. Dahsyat. Kenapa? Syurga sungai mengalir. Ya, di bawah istana mahligai. Dia buat. Kita akan tengok nanti. InsyaAllah pada pelajaran akan datang, kita kupaskan apa yang Fir'aun ambil. Dan dijadikan, ya, istana dia, dijadikan banyak benda, sehingga kan kekuatan dia, kehebatan dia adalah sebenarnya ujian kepada dia. Maka di sini kita lihat, surah Al-Qasas adalah berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Kita baca sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Tasimim. Hanya Allah yang mengetahui makna dia. Sesungguhnya inilah ayat kitab Al-Quran yang jelas daripada Allah. Kami membacakan kepadamu sebahagian daripada kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang yang beriman. Jadi kisah yang kita akan bicara ni adalah untuk orang yang beriman. Kalau orang tak beriman, dia nak percaya, tak percaya lantak dia. Tapi bagi kita, jazamkan ya pegangan kita, kita beriman dengan apa yang Allah ceritakan, kerana dia yang tahu perkara yang gaib pada peristiwa yang lepas. Baik. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenangnya melakukan kezaliman di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, yakni Bani Israel. Dia menyembelih anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya dia Fir'aun termasuk orang yang membuat kerosakan di muka bumi. Dan kami hendak memberi kurniaan kepada orang-orang yang tindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang yang mewarisi bumi. Maka ayat ini jelas kepada kita bahawa Fir'aun berada di Mesir dan Bani Israel pada ketika itu pun berada di Mesir. Dan kita dah tahu bagaimana Bani Israel ada di Mesir. Dan kita akan ceritakan dengan sedikit sebanyak yang berkaitan dengan perjalanan bagaimana Nabi Musa dilahirkan di bumi Mesir. Ya, setelah kita tengok ayat itu mengatakan Fir'aun mengarahkan membunuh anak-anak lelaki dan membiar hidupkan anak perempuan. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada kisah selanjutnya dan memberikan kita ibrah, maklumat yang baik untuk kita menjadikan satu peringatan untuk perkara-perkara yang menggerunkan ini. Wallahu a'lam bissawab. Jadi cukup sampai di sini. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallah.